Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri din. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Tuan-tuan sedang dirahmati oleh Allah Taala, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan lepas kurnianya sama-sama dapat kita temukan pada pagi ini. Mudah-mudahan pertemuan kita berkabul oleh Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pada pagi ini kita akan membicarakan sedikit berkaitan dengan hijrah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi insyaAllah kita akan sambut amal hijrah pada hari Sabtu, ya. Yang mana sebenarnya Nabi tidak hijrah pada bulan Muharram. Cuma kita je sambut hijrah pada bulan Muharram. Kalau kita baca kitab-kitab sejarah bahawa Nabi hijrah ialah di bulan Rabiul Awal, sampai di Madinah itu 12 Rabiul Awal. Cuma Sayyidina Umar radhiyallahu anhu mengambil satu Muharram itu sebagai penetapan permulaan tahun hijrah. Adapun Nabi hijrah bukan pada bulan Muharram. Setiap hijrah diambil daripada perkataan hajarah. 3 huruf dia, hajarah. Hajarah ini satu makna dia iaitulah berubah daripada suatu keadaan kepada suatu keadaan yang lain. Yang kedua, buku bateri. Yang kedua, hijrah juga maknanya ialah meninggalkan suatu keadaan kepada suatu keadaan yang lain. Ataupun dalam Quran itu disebut fahjuruhum. Itu dalam kes perempuan khusus pada suami dia, ya, dia derhaka pada suami, maka disuruh kita meninggalkan isteri kita. Tinggal dalam bilik, kita tidur luar. Jangan suruh isteri tidur luar pula. Salah, balik. Jadi tinggal bini kat dalam bilik, kita tidur kat luar. Tengok dia tidur ke tak boleh tidur. Ini dalam kes apa nama ni, nusyus. Jadi ini antara makna-makna hijrah. Dalam konteks hijrah Rasul, iaitu perpindahan Nabi SAW dan para sahabat daripada Mekah ke bumi Madinah, disebabkan beberapa faktor. Yang pertama iaitu faktor menyelamatkan akidah umat Islam. Oleh kerana umat Islam makin ramai memeluk agama Allah Ta'ala. 3 tahun yang pertama dakwah Nabi secara bisirriyah, iaitu dakwah secara sir, secara sembunyi-sembunyi, jorok-jorok tentunya, kat rumah Al-Arqam bin Abil Arqam. Itu 3 tahun yang pertama. Setelah mana agak ramai orang, maka Allah Ta'ala mengarahkan Nabi untuk mengisytiharkan dakwahnya secara terang-terangan. Jadi bila dakwah terang-terangan berlaku, ramai orang memeluk agama Islam, iaitu khususnya orang-orang miskin dan juga hamba-hamba abdi. Kenapa? Kerana orang miskin dan hamba abdi hidup tu dalam keadaan didiskriminasikan. Orang Arab Jahiliyah yang mana yang ada pangkat, ada jawatan, kaya, itu diutamakan. Yang miskin-miskin, hamba abdi, mereka ini akan diketepikan. Jadi bila mereka melihat Islam itu menyamatarafkan hak manusia hidup, baik lelaki, perempuan, hamba ataupun orang kaya, sama di sisi Allah Ta'ala. Yang membezakannya ialah ketakwaannya. Sebab itulah kita lihat di peringkat awal itu yang banyak memeluk agama Islam ialah di kalangan orang-orang miskin dan hamba abdi. Apabila makin lama makin ramai, orang-orang Arab Quraisy, khususnya pemimpin-pemimpin mereka, merasa tergugat. Jadi Abu Jahal, Abu Lahab dan geng rasa kedudukan dia tergugat. Macam kita lah, tentu sekalian. Dulu tak ada siapa nak tengok kita, tentu sekalian. 50 orang nak ceramah pun semua tak ada siapa nak kacau. Tapi sekarang mula nak permit lah, harakah pun nak minta hari-hari tak bagi. Pasal apa? Pasal orang dah mula kenal kita. Benar tentu setiap yang disebut oleh Hasan Al-Banna. Kata Hasan Al-Banna, ikhwan ini sekarang tidak dikenali oleh orang. Kita boleh berjalan elok, kata dia. Tetapi di saat mereka kenal siapa ikhwan dan apa yang dilakukan oleh ikhwan, kita akan diduga oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan macam-macam cobaan. Musuh-musuh Islam akan mengeroyok kita. Apa yang disebut oleh Hasan Al-Banna dalam 40 tahun dulu berlaku pada hari ini, tentu sekalian, terhadap golongan ikhwan di Mesir.
Dikeroyok bukan setakat oleh musuh-musuh Islam yang berada di Mesir, yang diketuai oleh Sisi Laknatullah alaih, tetapi oleh negara-negara jiran mereka yang bersekongkol dengan Yahudi dan Nasrani. Antaranya iaitulah Raja Saudi dan juga negara-negara UAE, kemudian Kuwait. Ini negara-negara yang merasa terancam dengan gerakan Islam. Apa yang berlaku hari ini tentu sekalian di Yaman sama juga. Di Yaman tentu sekalian puak-puak yang dinamakan sebagai Syiah Houthi tentu sekalian. Syiah dia tak boleh dengan Wahabi tentu sekalian. Tetapi dalam kes di Yaman, bagaimana Saudi sendiri yang mendanai mereka untuk membunuh umat Islam di Sana'a, menyerang Jamiatul Iman tentu sekalian. Kenapa? Kerana disitulah markas pergerakan Ikhwanul Muslimin Yaman. Mereka ni akan bersatu tentu sekalian. Memang ada disebut daripada dulu dalam sejarah. Orang kafir ni tentu sekalian dan penyokong-penyokong mereka, dia kadang-kadang bergaduh dalam bab lain. Bab ekonomi dia tak setuju, bab lain dia tak setuju. Tapi bab dia nak serang Islam, dia akan bersatu bersama-sama untuk menyerang umat Islam. Orang Islam pula tak mau bersatu, berpecah-pecah, mengikut kabilah-kabilah mereka, mengikut mazhab-mazhab mereka. Akhirnya umat Islam menjadi kalah bila berlawan dengan musuh-musuh Islam. Jadi apabila melihat ramai orang Islam makin tambah, puak-puak kafir Quraisy menyiksa mereka, apatah lagi bila pembela-pembela kepada mereka ini telah meninggal dunia. Di antaranya Khadijah binti Khuwailid, Abu Talib. Jadi orang yang kuat membela sahabat-sahabat Nabi, kebanyakan mereka meninggal dunia. Jadi mereka meningkatkan tekanan kepada sahabat-sahabat Nabi. Ada di antara mereka yang ditangkap, diseksa, bahkan ada yang dibunuh sebagaimana yang berlaku ke atas keluarga Ammar bin Yasir. Disula isterinya yang bernama Sumayyah, bapa jadi penggal itu sekalian. Ammar sendiri ketika itu terpaksa mengucapkan kata-kata syirik, menyatakan dia bertuhankan Hubal, Manat dan Uzza. Sehingga apabila dilepaskan jumpa Nabi, Nabi tanya, wahai Ammar, kenapa kamu bercakap demikian? Dia kata, ya Rasulullah, aku terpaksa. Aku tengok mak aku kena sula, tengok bapa aku kena bunuh, aku tak tahan, takut, kata dia. Tetapi hatiku tetap dengan Islam. Turun ayat Allah Ta'ala membela akidah Ammar bin Yasir. Ini yang berlaku. Bila makin tambah, Nabi SAW mengarahkan sebagai para sahabat untuk berhijrah ke kota Habsyah yang diketuai oleh sepupu Nabi, abang pada Sayyidina Ali, ialah Ja'far bin Abi Talib. Ja'far bawa satu kumpulan pergi ke Habsyah. Sampai di Habsyah tentu sekalian, balaci Quraisy pun sampai juga ke sana. Buat apa? Nak menghasut Raja Habsyah supaya menghalau sahabat-sahabat Nabi balik ke Mekah untuk mereka siksa. Tetapi Raja Habsyah adalah seorang raja yang sangat adil. Sebab itulah Nabi sebut, wahai Ja'far, bawa teman-teman kita ke satu negeri yang pemerintahnya sangat adil, iaitulah Raja Habsyah bernama Raja Najasyi. Najasyi kenapa dia adil tentu sekalian? Kerana dia berhukum mengikut undang-undang yang ada dalam kitab Injil. Beliau adalah antara orang yang berpegang dengan kitab Injil yang asal. Sebab itulah beliau menjadi orang yang adil. Kita nak adil, kena letakkan Quran sebagai panduan dalam membuat hukum. Tapi hari ini pasal kita tak ikut Quran, pasal itu tak adil tentu sekalian. Semua lah apa yang adil tentu sekalian. Minyak naik, adil ke? Lepas tu dah minyak naik, dia kata menteri kat perut pula. Menteri mana kat perut dia tentu sekalian. Ini satu projek membodohkan rakyat namanya tentu sekalian. Kalau ada menteri ngaku ikat perut, itu menteri bodoh namanya. Gaji puluh ribu kata ikat perut tentu sekalian. Dia bukan isi minyak, diisi lah tapi bukan dia bayar. Ahli parlimen ni tentu sekalian, kalau dia duduk Kelantan ke, duduk Kedah ke, atau yang duduk Perlis lah tentu sekalian. Kalau ada persidangan parlimen, dia duduk di hotel 5 bintang di Kuala Lumpur itu, semuanya dibayar oleh parlimen, bukan pakai duit dia tentu sekalian. Duit dia yang 5,000 ke 7,000 tu, allowance tu, itu tak diusik tentu sekalian. Pergi ke duri kahwin, salam RM50, klaim RM100 tentu sekalian. Bukan kita tak tahu. Betul, dia tak bayar. Buat jabatan hari raya, dia tak bayar. Semua dibayar oleh Jabatan Perdana Menteri tentu sekalian. Ikut mana kementerian yang dia pegang, dibayar. Dia tak ada free. Tiba-tiba kata ikat perut pula, tentu kan fikir dah. Nak membodohkan orang pun. Saya bawa balik daripada Perth tentu sekalian, Australia. Minyak mahal, RM1.47, $1.47. Dolar Australia tu lebih kurang RM5 1 liter. Kemudian kadang-kadang kita buat hujan kan,
Alah Ustaz, kita bodoh ringgit lebih, negara lain lagi mahal tau. Australia RM5. Australia RM5. Kau tengoklah gaji dia tu sekalian. Ini apa nama ni, cleaner tu sekalian 1 jam RM18 minimal. Satu hari dia gaji dia berapa? Kebanyakan pekerja-pekerja am ni tu sekalian paling kurang satu hari $120. Kau kali dah dengan 3 $120 berapa dapat? Tukang cuci kereta tu sekalian, sebuah kereta $30. Satu hari 10 kereta $300. Itu yang di Perth. Kalau di Port Island tu sekalian, itu satu kereta sekali basuh $300 tu sekalian. Jangan main-main. Kawan tu cerita saya satu hari 3-4 biji kereta je Ustaz, kata dia. Pasal kalau kereta tu tak berapa kotor $300, kalau kotor $400. 4 kali 3 $1,200 itu sekalian satu hari. Gaji satu hari $1,200 kali 30 hari berapa? Patut kalau minyak RM5. Kemudian kena GST tu sekalian. Tapi kena GST, nanti kalau di hujung tahun dia tak sakit, keluarga dia tak sakit, kerajaan akan kira bagi balik duit apa nama ni, apa cukai tu sekalian. Lepas tu anak tu sekalian lahir je hari ni, cukup seminggu dapat allowance. Anak-anak orang Australia sampai dia bekerja, selagi tak bekerja, selagi tu dia dapat allowance. Boleh? Kalau kita buat GST, boleh buat macam tu, okey. Tapi kalau buat GST, makin menindas orang, makin menekan rakyat, tak payah, nak apa-apa. So pergi belajar dulu kat Australia tu sekalian. Walaupun kat Australia tu memang sewa rumah mahal. Sewa rumah mahal dia kira minggu tu sekalian, bukan kira bulan. Seminggu $400, kali 4 $1,600. Tapi kerja dia satu hari boleh bayar untuk satu minggu. Kerja satu hari untuk satu minggu, kerja satu hari lagi untuk nafkah apa semua. Yang 5 hari untuk simpanan tu sekalian. Kayu je. Tu banyak orang Malaysia yang mana banyak hutang pergi Australia, kerja saja bayar hutang. Banyak saya jumpa. Semalam yang sama dengan saya ada 2 orang. Sampai sana tak ada siapa ambil. Dia kawan kita kata tak apalah, kita tumpang nak pergi mana, kita hantar dekat kereta api sana. Dalam percakapan dari mana, seorang daripada rantau panjang gelap, seorang daripada Ipoh. Buat apa bang datang sini? Saya kerja lah Ustaz, kata dia. Malaysia hancur, kata dia. Aku meniaga semua tak jadi. Lepas tu pergi situ, minyak naik, debu dalam kerumah kan. Mudah-mudahan Ustaz saya dapat sini kerja, saya bukan lama setahun 2 tahun dapat kumpul modal, saya nak balik bisnes balik semula, kata dia. Tak apa, saya buat lah kerja tu elok-elok. Kat negara orang cari rezeki betul-betul, bawa balik kerja-kerja. Yang tak nak balik terus ada tu sekalian. Ada beberapa orang pasang doktor saya jumpa tu sekalian. Buat doktor ke Island, tak singgah Malaysia, terbang terus pergi Australia tu sekalian. Tanya pasal apa kerja sini. Macam mana Ustaz? Balik kontrak 10 tahun dengan Kementerian Kesihatan. Gaji tahulah dia kata kat Malaysia berapa. Sudah-sudah hutang tak boleh bayar. Tak beli kereta pun bayar. Tak usah tu. Kereta mewah tu sekalian. Pergi semai Jumaat tu tak ada orang ada Pro 2 kancil, tak ada. Proton tak ada orang pakai tu sekalian. Orang Islam kita pergi semayang naik Mercedes, naik apa di BMW. Orang Islam kita sedekah-sedekah tu. Ramai orang Melayu dekat Australia. Dia yang dulu mbah-mbah dia tu sekalian kena tangkap dengan British dulu di Malaysia dengan Indonesia, bawa jadi buruh paksa kat sana kan. Tu jadi mbah-mbah tu dah mati. Dia punya anak-anak tu dia hidup lagi. Dia ni dapat kerakyatan sana, bagi tanah oleh kerajaan sebab menghargai dulu mbah dia dipaksa, atuknya dulu dipaksa. Bagi tanah tu sekalian. Jadi mereka ni sekarang ni duduk di sana. Cepat sembahyang Jumaat di sana. Ya Allah, kereta besar-besar tu sekalian. Ada kereta tu Hummer, tahu Hummer tu sekalian? Bukan Hummer biasa tau, Hummer limousine tu sekalian. Panjangnya dari sini sampai sana tu. 20 orang naik tu sekalian. Dahsyat. Tanya dia boleh naik tak? Boleh, kata dia. Oh ya saya ibu. 1 jam $495. Dekat 1,500 tu sekalian. Sekali naik. Boleh lah kalau buat pelacur pergi. Ini tu sekalian tengok mana. Walaupun mereka kena GST, kena cukai macam-macam, tetapi banyak kelebihan yang diberikan oleh kerajaan. Sebab tu mereka menyatakan bahawa Australia ni negara yang berkebajikan. Itu betul-betul sekalian. Kita hari ni nak ambil. Lepas tu boleh pula menteri tu cakap,
Tak apa, dia kata RM120 cukup untuk isi minyak 1 tahun. Kalau bapak dia tu mana ada 120 cukup setahun tu sekian. Itu minyak ni, minyak buat apa, bagi minyak rantai basikal tu sekian. Tu boleh lah. Ada 121 tahun. Aku sekali ngisi tu sekian. Itu kalau ROS 95 ada 130. Itu 3 hari kereta saya tu tengah berjalan pagi sampai malam. Kalau tuan tengok tu pergi servis, kalau servis tu pelik bulan lepas kan dah servis, bulan ni servis lagi lah, kan 10,000 sekali. Satu tahun, sebulan 10,000, sebulan 10,000 tu sekali. Oh, siapa beli kereta aku tu berkat tu sekali. Oh, Ustaz pergi ceramah. Kemudian tu sekalian, orang-orang kafir Quraisy membuat pakatan bila melihat ramai orang Islam yang berhijrah ke Habsyah dan seumpamanya. Bahkan orang-orang luar sudah mulai menerima Islam. Antaranya iaitu penduduk-penduduk daripada Madinah sendiri yang pergi haji, menunaikan haji. Mereka jumpa Rasulullah pergi ke kemah-kemah mereka, lalu mereka memeluk agama Islam. Begitu juga orang-orang luar yang datang ke Mekah, mereka melihat Islam. Di antaranya ialah Suhaib Ar-Rumi, orang Rom, datang ke Mekah dalam keadaan selai pinggang, tapi duduk di Mekah berniaga jadi orang kaya. Sebab tu bila dia dah hijrah, dia tahan oleh puak-puak Quraisy. Wahai Suhaib, kau kena ingat, kau datang sini dulu selai pinggang. Kau jadi kaya sebab kau duduk kat Mekah. Sekarang kau nak ikut Muhammad. Ikut Muhammad, tinggal harta. Kalau kau nak bawa harta, tak boleh. Tinggal dekat semua harta. Sebab dia pergi kerana Allah Ta'ala dan Rasulullah SAW. Lalu Allah Ta'ala menurunkan ayat Quran memuji Suhaib Ar-Rumi itu sekalian, kerana mencintai Allah Ta'ala dan Rasul lebih daripada harta benda yang dia ada. Maka Abu Jahal, Abu Lahab and the gang buat satu mesyuarat itu sekalian di Darun Nadwah. Darun Nadwah ni kalau kita hari ni itulah Parlimen Malaysia itu sekalian. Tempat nak membuat satu keputusan, mesyuarat apa nak buat dengan Muhammad. Nampaknya pergerakan Muhammad ini semakin hebat, pengikutnya makin ramai, makin diterima oleh orang ramai. Apa kita nak buat? Maka tentu sekalian Tan Sri Speaker pun memulakan, Tan Sri Pendekar memulakan sidang. Alil yang berhormat, persidangan kita hari ini ialah untuk mencari jalan sepakat untuk mengatasi apa yang dilakukan oleh Muhammad. Pujuk dah, macam-macam kali dah pujuk. Tawaran bagi tawaran dah. Apa yang tak dibagi tawaran pada Rasulullah SAW? Nak dibagi harta, nak dibagi perempuan, nak dijadikan raja, semua nak dibagi pada Rasulullah. Tapi dia tolak. Dia pelik manusia ni katanya. Jadi apa nak buat? Maka mereka bersidang. Jadi barulah ahli parlimen yang pertama itu sekalian daripada satu kawasan di Mekah. Yang Muhammad Speaker, saya mencadangkan supaya Muhammad ni kita ISA kan ni. Sebab tu kita tak ada ISA, merakam tu sekalian royan. Nak tangkap juga orang. Orang tak nak pergi mana ditangkap, dia kata nak pergi jadi ISIS lah apa semua tu sekalian. Buktikan dulu, jangan main tangkap saja. Nabi dulu nak di ISA. Ni otak ISA ni, otak Abu Jahal tu sekalian, otak Abu Lahab. Lalu dah tangkap Muhammad, penjarakan dia. Maka bangun seorang ahli parlimen yang lain. Dia sekalian dia bila ada usul, ada sokongan, ada bantahan ataupun tidak, baru dibahas. Macam tu. Jadi satu orang sudah bangun, yang Muhammad Speaker, saya tak setuju cadangan ini. Cadangan ini bahaya. Kalau Muhammad kita penjarakan dia, nanti pengikut-pengikut dia akan menggerakkan gerakan reformasi dan akhirnya akan menjatuhkan kita. Tak boleh, habis tunggu. Ahli parlimen yang kedua pula angkat tangan. Yang Muhammad, saya mencadangkan, yang Muhammad Speaker, saya mencadangkan supaya Muhammad ni kita buang dia daripada Mekah ni. Nyusah kita, dia buang kan, selamat kita. Seorang lagi yang Muhammad bawa, dia Muhammad Speaker, saya tak setuju juga usul ni. Muhammad di dalam negara, sekarang pengikut dia banyak dah kat Madinah, kat mana. Kalau kita buang dia, dia akan bina kekuatan di luar dan dia akan langgar kita akan kalah. Tolak lagi usul yang kedua tu sekalian. Tunggu siapa lagi ada usul. Tak ada orang kata sekalian boleh bagi usul. Tiba-tiba masuk seorang lelaki berkulit hitam, mencadangkan dari Muhammad Speaker, saya ada satu cadangan. Yang Muhammad Speaker tengok, kau ni kawasan mana? Tadi pilihan raya tak, tiba-tiba nak bagi cadangan dalam parlimen mana boleh. Pada kata yang Muhammad Speaker, saya bukan ahli parlimen tapi saya senator. Dilantik senator boleh jadi menteri tu sekalian, boleh masuk dewan. Rupanya dia seorang daripada Najd. Najd ni orangnya kulit hitam tu sekalian, orangnya kasar. Nabi tak suka orang Najd.
Suatu bila orang tanya, ya Rasulullah, pepandangan kamu tentang penduduk Najd? Nabi menjawab, Allah barik lana fi Syamina wa Yamanina. Wahai Tuhan, berkati penduduk Syam dan penduduk Yaman. Sebab tu kan, Yaman dengan Syam ni dikacau oleh Amerika dan sekutu-sekutunya. Sebab apa? Sebab ini kawasan yang sangat disukai oleh baginda Rasulullah SAW. Dan mereka ni mempunyai ulama-ulama yang kuat mendukung Islam. Sebab itulah mereka ni lahir dikacau. Negara lain tak ada kuat, mereka tak kacau. Pasal dia pernah mereka ada adik-beradik. UAE tak kacau sebab mereka ni adik-beradik susuan dengan mereka. Itu saja. Itu dia tak kacau. Jadi bila itu, dia kata, saya ada satu cadangan. Saya cadangkan supaya Muhammad ini dibunuh. Terkejut beruk terus saya parlimen tu. Mana boleh kita bunuh Muhammad, kata dia. Kenapa kamu nak bunuh Muhammad? Muhammad seorang yang baik, tidak pernah bohong. Dilupa di tali parlimen Quraisy itu sekalian. Dipuji Nabi. Memang kalau kita baca dalam sejarah bagaimana menteri-menteri itu puji Nabi itu sekalian. Kenapa kita nak bunuh dia? Dia satu orang yang baik. Nanti kalau kita bunuh dia, keluarga dia akan bangkit untuk menentang kita. Berlaku peperangan di Mekah. Tapi itu sekalian nak tengok bagaimana Rasulullah ni diiktiraf oleh kawan dan lawan. Ini bukan kali pertama itu sekalian. Ini sudah kesekian kalinya dipuji oleh pemimpin-pemimpin Quraisy sendiri. Termasuk paman dia Abu Lahab, Abu Jahal itu sekalian. Puji Nabi. Cuma mereka tak setuju dengan Nabi ialah akidah dan ajaran yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW. Maka orang dia mengatakan, kenapa kamu nak bunuh Muhammad? Dia orang baik. Tetapi kita tak ada jalan lain. Itu je jalan yang kita ada. Maka tentu sekalian, dia kata macam kita nak bunuh, nanti keluarga dia bangkit balas dendam. Dia itu kacangnya. Kalau kita hantar seorang bunuh Muhammad, memang keluarga dia boleh bangkit. Bani Hashim menentang kita. Kita jangan hantar satu, kita hantar 100 pemuda tahan lasak daripada kabilah yang ada. Baru semua kabilah kena hantar wakil. Jumlahnya 100 orang pemuda tahan lasak. Membunuh Muhammad serentak, maknanya terlibat semua sekali. Jadi tak mungkin Bani Hashim mampu berperang dengan 100 kabilah. Jadi sebagai ganti ruginya kita bayar diat saja kepadanya. Diat bayar ganti rugi. Bagus juga kalau tak ada dia. Lalu mereka pun setujulah itu sudah. Nanti waktu yang ditetapkan kita akan kumpul dan kita akan kepung rumah Muhammad. Tapi lah sekalian, apa yang dirancang oleh mereka, wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Mereka merancang, Allah Ta'ala pun merancang tentu sekalian. Allah Ta'ala hantar Jibril terus beritahu pada baginda Rasulullah bahawa ada perancangan untuk memenjarakan atau membuang ataupun membunuh Muhammad. Tetapi wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Maka Nabi pun membuat perancangan tentu sudah. Jadi yang pertama, Nabi berhijrah untuk mempertahankan akidah umat Islam. Bukan kerana takut nak lari, tidak. Kerana hijrah Nabi bukan Nabi yang rancang. Hijrah Nabi dirancang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala yang arah. Nabi tidak pernah ingin berhijrah ke mana-mana tentu saja mereka setelah mendapat arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak kali dah sahabat datang, dia datang, ya Rasulullah, kau doa je lah, kau nikah kekasih Allah. Kau doa je minta dengan Allah Ta'ala supaya semua masuk Islam. Sedang kita tak usah gaduh-gaduh. Bukan orang lain pun sebelah rumah tu paman kita, cuma dia biru pekat. Kita hijau gaduh tentu sekalian. Kita doa je lah dia masuk Islam, senang tentu sekalian. Tak payah gaduh-gaduh, tak payah ada banyak lambang. Satu lambang aja bulan, kan senang. Nabi kata orang-orang terdahulu daripada kita lebih dahsyat dugaannya. Ada di antara mereka yang dicakar dengan jarum besi, tarik habis daging-daging mereka. Ada di antara mereka yang dipanggang di atas bara api sampai kering itu saja. Ada di antara mereka yang ditarik dengan binatang, letak di satu tali, tangan kaki, pukul binatang itu bercerai kaki, kepala dan tangan. Sahabat tahulah tentu sekalian bahawa Nabi belum lagi berhajat untuk nak berpindah dan seumpama dengan. Sehingga arahan Allah Ta'ala ketika pada malam Isra Mi'raj diberitahu oleh Jibril, inilah tempat kamu akan berhijrah nanti. Ketika dalam peristiwa Isra Mi'raj, barulah Nabi pun membuat persiapan untuk bertolak ke Madinah. Betul sekalian, yang keduanya Nabi diarah oleh Allah Ta'ala untuk berhijrah, iaitu untuk membina sebuah kerajaan. Kita kena ingat, bila kita tidak ada kerajaan, amat sukar untuk kita bertindak. Senang kita tentu sekalian, contoh macam kita lah. Dulu masa kita tak menang kan, payah nak ceramah kena kejual tentu sekalian. Aku berapa kali kena kejual. Tapi sekarang alhamdulillah bila kita menang, tak ada siapa nak kejual lagi. Kejual juga lah, kejual pasal nak bagi jadual tentu sekalian. Ustaz boleh, Allah sorry tak boleh lah. Tu kan, dia kejual bagi jadual tak. Dulu kejual nak ditangkap sebab dulu kita tak ada kuasa. Sebab tu pentingnya kuasa ni tentu sekalian.
nak melaksanakan hukum Islam, ada hukum yang pelaksanaannya bergantung pada kuasa sebuah kerajaan. Sebagai contoh, mengutip zakat, tentu sekalian, mengutip zakat itu mesti ada power daripada kerajaan. Sehingga Nabi sebut, kalau seseorang itu tidak membayar zakat, kerajaan dalam merampas seluruh hartanya yang perlu untuk bayar zakat. Mana kalau dia ada 1 juta, berapa yang dia perlu bayar zakat? Dia tak nak dirampas hartanya. Sekadar yang perlu bayar zakat saja. Tapi itu kalau buat di Malaysia, jadi cerita lembaga zakat Selangor semakin ganas. Tapi PBT buat okey tentu sekalian. Dulu lah, sekarang tak ada dah. Dulu ada. Sehingga bagi sedia, kalau kita lambat sikit bayar cukai, dia baginya notis, sila bayar sehingga sekian bulan. Kalau tidak, harta anda akan dirampas. Harta yang boleh alih, kan? Masuk rumah kita peti sejuk, diangkutnya TV, semua tu sekalian, katil, tilam kosong macam penyambut 40 datang tu sekalian. Macam apa ni, Aziz bukan ni, si Sudin sapu dekat dalam gua penyambut 40 habis. Tu yang pegangnya lampu, bujur kau padan, kalau kau tak pernah kau bawa sapu juga tu kan. Habis. Padahal tu dia tak bayar cukai berapa ratus. Tapi tak jadi heboh kata mereka ni ganas. Lembaga hasil tentu sedia, orang tak bayar cukai. Tunggu je depan rumah tentu sedia, siap pasang kemah. Tunggu bila tu aja nak balik. Kawan tu dah lari luar negara dah tentu sedia. Sekarang kita nak pergi luar negara, kita kena cek tu dulu tahu dekat lembaga hasil. Jangan tuan beli tiket sampai dekat airport, minta maaf encik dalam senarai tak boleh keluar negara. Sekarang tentu sedia nak keluar kena cek dulu. Tidak ke apa lah, umrah dekat apa negara lain lah jawabnya. Syar jalan kita ni. Tengok ceritanya, perlu ada kuasa sebuah kerajaan itu sudah. Begitu juga nak melaksanakan hukum-hukum seperti hukum hudud dan seumpama dengannya, perlu ada kuasa kerajaan. Tidak boleh seseorang sewenang-wenang melaksanakan hukum Allah Ta'ala atas masalah pribadi mereka semata-mata. Dia mesti masalah umum yang dikuasai oleh satu organisasi. Sebab itu dia nak laksanakan hukum hudud, kita tak boleh lagi. Kenapa tak boleh? Sebab kerajaan tak buat. Hari itu kata nak buat, setahun lebih dah tentu sekalian, mesyuarat tak sudah-sudah macam mana? Janji lah, itu sebab tentu sekalian minta maaf cakap lah. Kalau tentu ada lagi yang bersangka baik dengan UMNO, sudahlah tentu sekalian minta maaf cakap. Penipu tentu sekalian. Tahun lepas dia kata kita setuju nak laksanakan hukum hudud, jom kita bentuk jawatan kuasa teknikal. Tahu jawatan teknikal itu sudah bermesyuarat beberapa kali. Wakil UMNO Seko pun tak datang tentu sekalian. Tak ada seorang pun tak datang. Tiap kali mesyuarat tak datang, tiap kali mesyuarat tak datang. Macam tu tuan kata ikhlas, boleh percaya lagi. Iki dah tentu sekalian. Makhluk tak boleh percaya lepas daripada Yahudi dia kan tentu sekalian. Ada lagi yang bersangka baik, dia mungkin dah tobat ke Ustaz. Tak ada tentu sekalian. Kalau dia tobat, dia keluar daripada jemaah tu, dia tak duduk dalam situ. Selagi dia duduk dalam tu, tak ada lah. Saya bila tengok statement tu sekalian, MP Pulai dah sebut lah, kalau kami nak buat lampu dah kami buat. Dia kata, confirm dah tentu sekalian. Sebab tu tak payah dah mesyuarat teknikal ni dah tentu sekalian. Buat habis masa, habis duit. Sebab kerajaan memang tak mau buat. Kalau nak kita kena jatuhkan dulu Putrajaya, baru kita buat tentu sekalian. Apa boleh? Tak ada lah tentu sekalian yang percaya lah dengan puak-puak ni penipu so. Makhluk paling tak boleh percaya lepas Yahudi tentu sekalian. Tu kena ingat tu. Tak ada letak. Macam lama tak datang kasus tak ada. Bukan pun aku kena berharap menipu banyak kali tu. Kata sudah-sudah kita pula kena tipu banyak kali. Dulu kena tipu 2 kali je tau tu sekalian. Kan? Dulu 2 kali kan. Tolong ada 5. Orang datang bawa cangkul, bawa parang, bawa garu. Mana-mana? Tadi aku gurau je kata dia. Orang dia tolong ada 5. Datang lagi mana-mana? Tadi aku gurau je. Kali ketiga tolong. Dia gurau je tu. Tak ada siapa datang. 5 datang betul. Bukan sekali kambing dan tuan-tuan sekali dia makan tu. Kita sampai 13 kali dah tu sekalian, masih nak percaya lagi dan penipu-penipu tu. Lebih-lebih lagi bila Perdana Menteri sendiri sebut tu sekalian, bahawa kita tidak akan laksanakan hudud sampai bila-bila. Nak buat mesyuarat lagi tu sekalian. Tak bisa kebaik lagi. Sangka baik ni dengan orang yang kita memang kenal, dia selalu buat baik, cuma silap sekali dua. Tapi kalau dah memang dia ni selalu buat salah tu sekalian, tak sangka baik apa lagi? Dia tu memang kerja dan hari-hari dia nombor ekor, tetapi sangka baik dia masuk tu. Kita sangka baik boleh jadi dia nak dakwah orang yang jual nombor ekor. Macam tu. Tapi kalau dia memang
tak pernah nampak tu saya. Tak pernah nampak lah Haji tu lepas kuliah subuh masuk kedai nombor ikut pula apa hal. Yang tu kita kena sangka baik. Balik dia tanya dulu dia, kenapa pergi kedai nombor? Oh, tadi aku nampak ada kawan aku tu, anak kawan tu dia pergi nombor ikut tu, aku masuk tak hambat dia. Oh, betul dia sangka baik. Sebab dia tak pernah pergi nombor ikut, tak pernah pergi masuk kedai nombor ikut. Tiba-tiba hari tu kita nampak. Itu sangka baik. Tapi kalau orang tu hari-hari memang beli ekor tu terus kan, tak sangka baik apa lagi? Itulah ibaratnya kan. Boleh faham? Masih ada lagi yang sangka baik, sangka tak ada. Saya masalah kejahat je ke puan-puan ni pasal dia penjahat tu kan. Tak sangka baik apa? Nipu aja. Minyak naik 20 sen aja nak bising. Ya, minyak naik 20 sen, tepung naik 20 sen. Kalau orang niaga tu naiknya bukan 20 sen terus kan. Minyak 20 sen. Tepung kan 20 sen. Gula lagi naik. Apa lagi itu tu sudah. Semua barang naik. Susu itu macam naik pun naik harga dah tu sudah. Itu masalahnya. Dia pandai pula bila tengok ni itulah ada satu menteri tu kan. Pening pada tengok budak Kuala Pilah tu. Dia tengok apa nama ni, cendol bakar turun harga 20 sen. Cendol bakar tu yang di Asam Jawa dia bawa satu apa nama ni, minyak naik 20 sen, cendol turun 20 sen semangkuk. Menteri tu boleh beritahu, tengok peniaga-peniaga seharusnya mencontohi cendol bakar. Walaupun minyak naik 20 sen diturunkan, peniaga-peniaga sepatutnya turunkan sebagai barang. Bapak dia tu sekalian. Apa cakap tu? Orang tu nak perlingkau, kau tak faham bahasa. Dia memang tak faham bahasa tu. Budak Kuala Pilah tu sekalian. Berapa kali dah tu. Macam-macam pening juga. Baik, kemudian tu sekalian, bila hijrah nak dilaksanakan, ia dilaksanakan dengan cukup tertib. Sebab itu bila kita nak buat sesuatu, mesti dikaji satu. Jadi tengok pergerakan yang diatur oleh Rasulullah. Rasulullah tidak terus pergi ramai-ramai, tak ada. Mula-mula disuruhnya pergi, siapa dulu? Ni, kau pergi dulu 2-3 orang, kau satu keluarga pergi. Sehingga tak perasan orang Mekah tu sekalian baru banyak rupanya rakyat dia dah pindah pergi ke Madinah. Antaranya iaitulah Ummu Salamah dan suami Abu Salamah. Abu Salamah dan sekalian diketahui oleh keluarga dia. Kau kalau nak pindah, wahai Abu Salamah, kau pergi seorang-seorang, bini tinggal. Bini kena tinggal sekalian. Tapi kerana Allah Ta'ala dan Rasul dia pergi seorang. Kalau Ummu Salamah nak tertinggal sekalian, nangis dia terjadi sekalian. Mana tak sekalian, suami pindah, anak pula ditahan oleh keluarga sebelah. Tak ada jumpa dengan anak. Dia menangis, hari-hari menangis di pasar kabilah dia. Menangis. Jadi perempuan tu yang sama-sama Quraisy tu banyak, sial Ummu Salamah tu. Saya pujuk, bagilah dia pergi, bagilah sial. Dia nangis tu hari tu. Atau akhirnya diberi izin pergi, tetapi anak tak boleh pergi sekalian. Sebab tu bila Abu Salamah terbunuh dalam mati syahid dalam perang Uhud, terus Rasulullah melamar Ummu Salamah sebagai isterinya, mengenangkan jasanya yang begitu banyak sekalian. Macam tu ya. Jadi ni orang lelaki kalau dia nak nikah lagi, tengok orang yang suami dia banyak buat kerja untuk Islam, bini dia tu sian anak ramai nak kahwin dia tu. Jangan cari anak dara juga. Ni jago dah penting cari anak dara lagi tu sekalian. Ya. Kalau nak nombor 2, nombor 3 cari janda tu. Nombor 1 tu dah lah anak dara dulu kan. Kata dah ikut sunnah Nabi. Sudah Nabi seorang je tentu sekalian yang anak dara, yang lain semua janda tau. Pasal apa? Sebab Nabi nak menolong mereka ni yang banyak berbakti untuk Islam. Itu tujuannya. Ini kita macam nak seronok-seronok kahwin. Tiap kali kahwin dah anak dara. Sampai 4 anak dara itu tu sekalian. Itu tak mencontohi Nabi. Mencontohi Nabi ni tentu sekalian. Dia ambil satu janda dara, yang lain tu janda-janda yang banyak anak, yang tak ada siapa bantu mereka. Itu kita bantu sebab mengenangkan jasa dia terhadap Islam. Maka diatur bila seorang pergi, akhirnya Pak Quraisy ini tentu sekalian mereka telah mengetahui perpindahan dan pergerakan sahabat-sahabat Nabi tadi. Jadi mereka pun terus mengumpulkan 100 orang pemuda untuk bunuh Rasulullah SAW. Nabi tak tahu, pergi rumah Abu Bakar. Abu Bakar ni beberapa kali dah minta izin kepada Rasulullah untuk berhijrah, tapi Nabi tak izin. Kata, ya Rasulullah, aku nak berhijrah ni. Nabi tak saya, boleh jadi nanti Allah Ta'ala suruh kamu temankan aku. Ada orang nak teman Nabi, selalulah mana ada manusia yang paling bagus untuk kita teman, betul saja. Macam kita kan, ada kawan ajak pergi jalan, ada ustaz telefon kita ajak pergi ceramah, mana kita nak ikut? Ikut ustaz lah, betul sekalian. Ini suruh ustaz ikut
ustaz tak mau dia. Kadang ustaz tu telefon, saya punya kereta pancit lah, nampak tak dapat sampai ni. Tak apalah ustaz, kalau dah pancit kita batal je lah program. Sepatutnya kita, ustaz tunggu situ, kami ambil kereta ustaz yang kisah nanti siap. Lepas ustaz ceramah, kereta sampai. Patut itu. Pergi ambil kereta, ambil ustaz kat mana? Ambil ustaz tu bawa kereta, jangan risau saya. Nanti lepas isyak kereta sampai sini. Ini dah. Tak apalah ustaz, kita batal je lah. Kawan tu teruskan dalam gelap tu, dah tukar tayar. Tu murid sampai sekarang tu teruskan. Sahabat Nabi itu dia suka dengan Rasulullah. Apa yang Nabi buat, mereka akan suka untuk membantu Nabi, walaupun mereka terpaksa menggadai jauh. Sebab itulah Abu Bakar tunggu lagi. Teruskan, walaupun orang lain dah habis, dia tak pergi lagi. Sampailah tengah hari tersebut, Nabi SAW datang ke rumahnya. Bila sampai ke hadapan rumah, Asma nampak. Dia nampak, ini mesti ada hal penting ni. Sebab Nabi tutup mukanya dengan serban dalam keadaan cuaca yang sangat panas. Orang Arab biasanya tengah hari dia tak keluar, teruskan. Dia keluar pagi sebelum panas terik, ataupun petang setelah mana matahari reda. Macam orang Australia juga, teruskan. Orang Australia, orang putih-putih ni, teruskan. Cahaya matahari dia tak tahan, teruskan. Kita bergambar tu tengah cahaya matahari begini, teruskan. Pasal? Tak boleh tahan lah cahaya matahari. Nampak putih, rupanya dengan matahari takut. Elok yang sama mata macam kita tu, teruskan. Tahan panas matahari. Tu Australia tu, kalau suruh kerja kat Bedang sini, mampus dia, teruskan. Iya. Sana tu cuaca je adalah sejuk. Saya semalam pergi bawah 10. Itu pun, ini sebenarnya musim panas, Encik, kata dia. Musim panas. Aku ni sejuk ini menggigil, kata dia kan. Macam dia datang. Asma nampak begitu. Abah, Rasulullah datang. Ini mesti ada benda penting. Sebab Nabi datang dalam keadaan waktu yang biasa orang tak keluar. Macam kita lah kan. Bunyi telefon tu pukul 3 pagi tu, terus dia. Siapa pula meninggal ni? Itu kan. Macam biasa orang telefon pukul 3 pukul 4 pagi, nak bagi tahu meninggal lah. Mana ada benda lain lagi kan? Lalu Asma pun menjemput Rasulullah masuk. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bertemukan masuk ya Rasulullah. Nabi tengok, Nabi tak masuk. Abu kata ni ya Rasulullah, kenapa? Ada SP lah. Tengok siapa yang dalam rumah kamu ni. Sebab apa? Sebab nak cerita benda sulit. Kalau nanti bocor masalah. Tu nak minta dia Abu Bakar, siapa yang ada dalam rumah ni? Tengok rupa ada SP kan. SP ni dia tak tukar terus kan. Kalau tiap-tiap subuh dia datang kuliah subuh sini, SP tu lah datang terus kan. Nanti bila orang tahu dia SP, dia pindah lah, itu SP tu sebab dia tak datang hari ni. Dia datang sini, dia tak tahu lah yang bersandar kat tiang ke, bersandar kat dinding ke, tengah-tengah ke, tak tahu. Tapi memang hari-hari datang ada kat sini tu terus kan. Yang mana tak tahu. Macam itulah. Jadi kata Abu Bakar, ya Rasulullah, jangan bimbang. Yang semua ada ni keluarga kita ya Rasulullah, dan kita yakin mereka amanah. Boleh Nabi masuk beritahu, wahai Abu Bakar, sesungguhnya Allah Ta'ala telah memperkenankan untuk kita berhijrah dan kamu menemani aku. Rukun saja temani Rasulullah, menangis dia teruskan. Gembira sangat, dah lama tunggu dah teruskan. Lalu Abu Bakar beritahu, ya Rasulullah, elok kalau kita berhijrah sekarang. Saya ada 2 ekor unta yang telah saya jaga lebih kurang 4 bulan. Sekarang ni gemuk, elok sehat untuk pergi berhijrah. Satu aku punya ya Rasulullah, satu aku bagi hadiah kepada kamu ya Rasulullah. Apa jawab Nabi? Tidak wahai Abu Bakar, saya tidak akan terima unta itu melainkan dengan bayaran. Mana betul dan Nabi ni nak ajar kita terus dan jangan ambil kesempatan. Siapa pun kita, walaupun kita pemimpin terus dan beli-belilah terus dan. Tapi itulah orang jual tu tak mau jualkan kita ya. Saya kalau ustaz tak bayar, saya tak mau jual kata. Nak kita tak mau bayaran. Kalau bayar tak mau kata dia. Baik pula ya. Macam tu lah dengan Rasulullah tak ada. Saya tak terima bayaran. Saya akan terima kalau kamu terima bayaran. Akhirnya janji berapa bayaran, Nabi pun bayar, barulah diterima unta tersebut. Ini nak mengajar kita teruskan, kalau jadi pemimpin jangan mengambil kesempatan. Ya? Ini banyak yang ambil kesempatan. Baru dia kena tangkap custom berapa-berapa yang teruskan. Tapi itulah custom yang ditangkap. Bapak pada si custom tu pasal apa dia ditangkap teruskan. Yang jahat tu bapak si custom tu yang mengajar custom tu. Betul tak teruskan? Ya. Semua orang petikai teruskan apa yang dikeluarkan statement oleh Menteri Dalam Negeri. Dia kata ada tokoh-tokoh politik yang didanai dan dibiayai oleh kongsi geram. Kita bagi peduli nasihat supaya berhenti putuskan hubungan dengan kongsi geram. Dan kalau kau dah tahu, tangkap dan kau ada polis. Apa hal ni? Tiba-tiba dia beritahu pula suruh kawan tu jangan kawan dengan kongsi geram. Kalau kau
tahu kau polis, tahu ada orang kongsi gelap, kau tangkap kongsi gelap tu. Ini pula kau jadi nasihat pula. Ke kongsi gelap tu kawan dia? Rasa kawan dia tu tersilap. Kalau sebelah pembangkang lampu dah mereka masuk lokal, sekawan dia tu, betul dia tak tangkap. Jadi tersilap. Setelah janji setuju, nanti pukul berapa nak tolak, Nabi beritahu Abu Bakar, kamu akan datang ke rumah saya. Saya akan datang di sini. Sebab bagi dia tahu rumah bagi dia akan dikepung. Kalau Abu Bakar datang, dia tak lepas. Jadi kamu tunggu sini sampai sekian waktu saya akan datang. Lalu Nabi pun terus balik. Nabi balik terus lihat, panggil Ali lah. Ali, sini. Li, aku malam ni diarah hijrah oleh Allah Ta'ala bersama Abu Bakar. Jadi kau seorang tinggal sini ya. Kau tidur tempat aku tidur. Kalau kita tak tahu macam mana, ya Rasulullah, ada orang nak pancung kau, aku pula tidur situ, mampus itu. Tapi dia tak, dia kata, ya Rasulullah, beritahu aku apa yang perlu aku lakukan. Apa yang perlu aku lakukan ya Rasulullah? Nabi kata, kamu tidur di atas tempat tidur aku, kamu selamat. Ambil selimut, tutup terus dari kaki sampai kepala. Jangan hintai-hintai. Kalau kita hintai, bila Abu Jahal lah masuk. Nabi pesan, jangan dibuka, terus tutup dari kaki sampai kepala. Kamu akan selamat. Itu pesan Nabi. Kita ini tak selamat pasal tak ikut pesan Nabi. Nabi kata kalau kamu nak selamat, pegang Quran dan sunnah Nabi. Kita tak pegang Quran dan sunnah Nabi, tentu sekalian. Kita pegang pun kita pilih-pilih, tentu sekalian. Mana yang kita nak? Macam baru ni orang protes pasal Arab pun pilih-pilih juga, tentu sekalian. Selangor ada pesta Arab, entah billboard tu tak betul tak tidak, tentu sekalian. Bising satu Malaysia, tentu sekalian. Tapi Ketua Menteri Melaka jelas terang menyebut, tentu sekalian, pesta Arab ini adalah salah satu daripada produk pelancongan negeri Melaka. Tak ada siapa buat bantahan pun, tentu sekalian. Mana yang buat memorandum tu? Sebab aku tak keluar, aku tak buat memorandum kepada Ketua Menteri Melaka. Apa? Yang salah tu kalau Selangor saja, tentu sekalian. Yang bisa nak bagi tu semua orang lah, tentu sekalian. Kalau nak buat bantahan, biar istiqomah, konsisten. Siapapun yang buat maksiat tetap dosa. Orang PAS ke buat maksiat dosa, orang PKR, DAP, orang pun dosa juga, tentu sekalian. Jangan bila Selangor diperintah oleh orang ni, ini dosa. Tapi memanglah rasa dosa itu dalam Selangor ni, tentu sekalian. Ya. Air tak ada, keluar kat berita krisis air di negeri Selangor. Bila Johor tak ada air, ini sebab hujan tak turun. Pada sama je tu kes ada hujan tak turun, sini hujan tak turun juga. Tetapi nak tunjukkan macam Selangor ni, teruk aja lah. Anak tiri nak macam mana, tentu sekalian. Bawang putih, bawang merah kan tak sama, tentu sekalian. Bawang merah tu pun apa pun, saya kena piak je telinga, tentu sekalian. Tapi bawang putih tak ada apa. Macam tu kan kita, sian anak tiri. Jadi tentu sekalian, setelah setuju, Ali pun baring di tempat Rasulullah. Baginda tunggu, baginda bertidur sehinggalah malaikat Jibril AS datang. Malaikat Jibril kejut Nabi, ajak Nabi keluar. Maka bila nak keluar, rumah dah kena kepung lah. 100 orang ni kepung, terus kan dia memang. Lalu Jibril mengajar Rasulullah dengan doa dalam surah Yasin. Waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Ambil pasir tabur itu sudah. Kemudian Nabi diarah oleh Jibril ambil pasir letak atas kepala pembesar-pembesar Quraisy. Yang kepala batu tu letak pasir. Abu Jahal, Abu Lahab, yang besar-besar, yang besar kepala tu letak pasir. Kemudian jalan elok tu sudah. Jadi sebab tu kalau tuan-tuan nak jalan, nampak ada polis buat blok, baca waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. InsyaAllah polis tak nampak terusnya. Orang lain sebut tahan, kita jalan. Tapi kena yakin, jangan tiba-tiba sampai depan, alamak, lesen tertinggal. Yang tu polis nampak. Itu kena tu. Tapi kena elok lah. Tapi di Australia ni memang ketat lah tentunya. Kita kat sini tak pakai tepi sana tak boleh. Masuk je dia dah kawan dia kata, Ustaz, pakai tepi lah. Buka yang depan je sampai belakang. Yang belakang pun kena je dia. Dia akan kira nanti kalau depan belakang tu berapa kita nak estima. Jadi 3, 3, 2 6, 7, 8. Berapa orang yang tak pakai tali pinggang tu kalau boleh saman, driver kena bayar. Dikira lah satu kepala. Dia duduk tengah berapa dolar, duduk belakang berapa dolar. Itu dia kena. Sebab tu masuk je, tarik terus. Balik kita orang tentu saja kat sana. Walaupun kat sini tak pakai kan. Kat sini tu ada polis baru pakai. Sana masuk je pakai terus. Kerusi tu kalau 3-3 je, tak ada 4 orang duduk tentu sekalian. Masyarakat tu yang tanya dengan kawan tu, kau anak berapa? 8. 8?
Kau bawa anak macam mana? Itu pandai-pandai aku lah, kata dia. Tak kena zaman. Itu pandai-pandai aku lah, kata dia. Tawakal kuat budak tu teruskan. Dia bawa kereta, berhenti depan pasar raya ke mana dia pergi shopping. Kereta tu tak dikunci tu teruskan. Aku tanya, bang tak kunci bang? Dia tak ada. Pasal apa? Kalau aku kunci rugi 2. Kat sini ni ustaz kata dia, kalau nak merompak dia pecah cermin macam kat Malaysia juga. Jadi kalau dia pecah cermin, saya rugi 2. Rugi cermin, rugi barang 2 sekali. Tapi kalau aku tak kunci, dia buka, dia ambil barang je, cermin tak pecah. Aku juga teori dia. Jadi lepas ni tuan-tuan jangan kunci kereta supaya tidak dipecah cerminnya. Habis pergi sembahyang Jumaat pula, dia kunci-kunci sekali ditinggal tu sekalian. Sudah. Kunci mana? Saya ada dalam kereta tu, kata dia. Nanti kena curi. Adalah ustaz, sembahyang Jumaat, Sabtu nak curi, kata dia. Selamat. Dengan tingkap terbuka, dengan kunci kat dalam waktu tu sekalian. Aku kata dia tawakal tak betul ni. Tapi inilah yang saya buat, kata dia. Alhamdulillah selamat. Kita tahu Australia boleh lah, kat Malaysia tak boleh sekalian. Kat Malaysia tu tak apa. Kalau kunci pecah cermin, hilang barang. Kalau tak kunci, dia kereta-kereta sekali hilang. Jadi tu sekalian, Nabi pun terus keluar bersama orang malaikat pergi ke rumah Abu Bakar. Orang Quraisy tu terus sampai pagi macam ni tu sekalian. Kuliah subuh pada habis, orang nak pergi pasar, dia masih lagi kat situ. Jadi orang yang lain kata, kau buat apa ni? Aku tengah kepung Muhammad ni. Mencuk dia tak keluar daripada malam tadi. Kata nak keluar. Kita tunggu tak keluar-keluar, kata dia. Muhammad dah keluar tau. Mana boleh, kata dia. Kami kat sini daripada malam tadi. Sebab ada riwayat mengatakan mereka tidur, tapi ada riwayat mengatakan mereka tak tidur, tetapi dihijab dengan doa yang dibaca oleh baginda Rasulullah. Mana mereka boleh berjaga, cuma dia tak nampak. Lalu orang dia kata, kalau kamu tak percaya Muhammad dah keluar, cuba kamu pegang kepala kamu. Atau dia pegang tu, ada pasir? Siapa letak ni? Muhammad yang letak. Mana boleh? Tu jadi degil gitu juga. Lalu mereka buat apa namanya, serbu rumah Nabi. Tengok-tengok dalam, mana Muhammad keluar tu, nampak ada orang tidur tu. Tapi cantiknya tu dia tak terus pancung. Dalam hati tu, betul ke Muhammad dia pancung salah orang. Nanti dia buka tu, buka. Ali, ni mana Muhammad? Tak, aku tak tahu tu dia. Hati keluar cari mana. Muhammad ni satu je, kata dia. Kalau tak ada kat rumah dia, rumah Abu Bakar, ada kawan lain lagi. Pergi rumah Abu Bakar. Sampai rumah Abu Bakar dah tak ada lah. Yang ada di situ ialah Asma binti Abu Bakar. Asma ditutuskan digelar Zatun Nataqain, orang yang akan diberi 2 tali pinggang syurga. Sebab apa? Sebab bila Abu Bakar isi duit dalam uncang tu tak ada pengikat. Jadi kalau tak ada pengikat, nanti jatuh terburai. Jadi apa yang dilakukan oleh Asma, dia buka tali pinggangnya, dia koyak dulu. Satu dia pakai untuk ikat pinggang, satu lagi untuk ikat uncang. Jadi Nabi kata, kamu nanti di akhirat akan dapat 2 tali pinggang. Maknanya betul, Islam ajar kita, kecil ke besar sumbangan kita pada agama pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan balasan yang lebih baik. Pada tu sekalian, itu kan tali pinggang koyak lah, buruk lah tu sekalian. Tetapi tetap dinilai oleh Allah Taala sebab dia itu menjayakan program hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa juga sumbangan kita untuk menjayakan Islam pasti akan diberikan jalan oleh Allah Taala. Kita kat sini tu sekalian, kerja kita apa? Pasang bendera. Allah Ta'ala akan bagi ganjaran tentu saja, walaupun kita tak jadi ahli parlimen ataupun tak jadi adun. Ya, jadi adun, jadi ahli parlimen, tentu tak bagus sangat tentu saja. Itu banyak soalan tau. Kita soalan sikit je. Pasal apa kau lambat pasang bendera? Itu je. Pasal apa kau pasang bukan tempat strategik? Itu je. Tapi yang tu ditanya tu, satu penggal tu 5 tahun dia jadi adun, jadi MP tu tentu saja. Allah Ta'ala akan tanya, pasal apa ada rakyat kamu tak sembahyang, kamu buat tak kempen untuk sembahyang? Pasal apa ada orang kamu jadi masa kecurian kamu tak ambil? Semua tu akan ditanya tu sekalian. Tu yang bila kita jumpa MP kita selalu kita ingatkan tu sekalian. YB kena ingat tau. YB kena tanya, so aku tak ada. Aku kalau tanya pun pasal apa kau tak ingatkan YB? Itu je. Tapi YB kena tanya banyak. Sebab tu jangan berebut. Kita ada yang berebut tu sekalian, berebut jawatan apa semua. Tahu saya perlu berebut. Diberi amanah, buat. Tak diberi bagi pada orang lain, alhamdulillah. Saya gitu tu sekalian. Sepatutnya kita begitu. Ini tak berebut juga. Bila dia dapat jawatan, tak buat. Tak usah gaduh-gaduh tu sekalian. Yang kerja kita buat kerja kita. Kerja orang, biar dia buat. Jangan kita nak berebut-berebut. Kadang-kadang tengok kita ni bersama sekalian. Lepas 2008 dia bergaduh je. Berebut. Tak usah berebut tu sekalian.
nak jadi ketua kampung berebut, nak jadi pengurusi surau berebut, tak usah berebut, siapa tak sila ambil. Kalau tak silakan, alhamdulillah. Saya tak payah. Baru dia ada kawan itu juga, tu nazir masjid, berani juga ni. Dia junior saya. Ada satu ustaz khutbah tak pakai tag. Tiba-tiba datang 5 orang jais kat belakang sini. Habis dia turun je ustaz tu dipanggil dengan jais tu. Ustaz tadi masa khutbah tak pakai tag. Kawan dia bertanya, salah tak? Kawan tanya, kata memang tak salah, tapi kita kat Negeri Selangor ni ada peraturan kata dia. Kalau kat Pening lain lah kata dia. Macam tu pula. Kawan dia tanya, Allah Ta'ala Pening dan Allah Ta'ala Selangor lain ke? Datang dalam situ tu